بسم الله الرحمن الرحيم. القديانية atau Al-Ahmadiyah satu ajaran salaf yang dicipta, yang direka oleh seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang berasal dari Qadian, salah satu bandar di wilayah Punjab, India. Kalau ajaran Al-Babiyah dan Al-Bahaiyah mendapat sokongan penjajah di Iran, maka ajaran Qadiani qaf bukan Qadiani atau Qadianiyah atau Ahmadiyah pula mendapat sokongan penjajah Inggris di India dengan tujuan untuk merosakkan akidah umat Islam dari dalam dan mewujudkan masalah di kalangan umat Islam, atau sekurang-kurangnya meredakan penentangan terhadap penjajah. Sebagaimana mengikut kenyataan sejarah, apabila penjajah Inggris masuk di benua India dan menyerang Afghanistan, begitu juga masuk ke Iran, umat Islam telah menentang dengan jihad dengan sekeras-kerasnya. Mereka tak berjaya masuk di Afghanistan. Apabila Inggris menghantar 20,000 bala tentera di Afghanistan, di mana rakyat Afghanistan telah berjihad dan mengajar tentera Inggris sehingga mereka bunuh semua 20,000 tentera Inggris, malaikat tinggal seorang saja. Dia itulah doktor perubatan yang dihantar balik untuk beritahu kawan-kawan mereka semua telah mati dibunuh. Ini Afghanistan. Dan sehingga hari ini pun Afghanistan terus menjadi medan jihad. Sehingga Soviet, kuasa besar dunia, masuk ke Afghanistan pada tahun 70-an, akhir 70-an. Di mana rakyat Afghanistan telah berjihad menentang Soviet, dan di akhir tahun 80-an Soviet telah berundur daripada Afghanistan dan hancurnya Soviet Union, kuasa besar dunia. Dan hari ini Amerika dengan sekutu-sekutunya daripada NATO masuk lagi ke Afghanistan. Dan peperangan berlaku sehingga hari ini. Betul sebagaimana ucapan seorang penulis Islam, yaitu Amir Shakib Arsalan, dalam bukunya yang besar yang bertajuk Hadir Al-Alam Al-Islami. Shakib Arsalan mengatakan, sekiranya dunia Islam rebah, tiba-tiba di sana masih ada nadi yang berdenyut, yang bergerak, yang tidak boleh dimatikan, maka nadi yang berdenyut itu ialah Afghanistan. Ini betul sebagaimana tulisannya. Dan di masa kedatangan penjajah, lahir pejuang-pejuang Islam
seperti Syekh Ahmad Irfan yang telah berjihad di Punjab dan menentang penjajah Inggris, yang bersekongkol dengan Hindu dan Sikh. Di mana Ahmad Irfan telah berjihad dan berjaya mempertahankan Islam sehingga beberapa tahun. Dan sehinggalah Ahmad Irfan menentang penjajah Inggris yang bergabung dengan Sikh dan Hindu sehingga habis peluru dan mencabut pedangnya dalam keadaan tidak menyerah kalah dan syahid. Ini ialah kebangkitan Islam di benua India dan lahirnya ulama Jamaluddin Al-Afghani daripada Afghanistan dan pergi ke Iran, dihalau dari Afghanistan, pergi ke Iran. Dia buang negeri ke India, dia buang negeri ke Mesir, di mana Jamaluddin Al-Afghani yang terkenal sebagai seorang ahli pidato yang dapat memberi semangat kepada umat Islam supaya bangkit menentang penjajah, dan orang Islam melawan penjajah di seluruh dunia. Untuk lawan orang Islam, mereka tak berjaya. Tak berjaya dengan senjata. Kerana orang Islam terus bangkit menentang penjajah, walaupun dalam keadaan orang Islam lemah, mereka tidak menyerah kalah. Jamaluddin Al-Afghani, seorang alim dari Afghanistan, bersyarah di India. Di mana India ni orang Islam duduk berbalah pasal mazhab Syafi'i, Hanafi, berbalah pasal mazhab, pasal qunut, pasal talqin, pasal tahlil, pasal sembahyang tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, balah pasal tu. Itu masalah khilaf di kalangan ulama. Semua ulama kata boleh belaka. Yang kau da'if ni tak sapa kepada membawa kepada kesesatan. Kau da'if. Tidak. Ulama-ulama zaman dulu mereka berselengkah, tetapi mereka tidak berkelahi. Mereka mengaji di antara satu sama lain. Tetapi pengikut-pengikut yang jahil berlawan dalam masalah-masalah khilaf ini. Sehingga berbalah pasal kunut, pasal baca tahiyat, bergerak jari, tak bergerak jari, balah pasal tu. Penjajah menjajah negeri orang Islam. Jamaluddin Al-Afghani bersyarah di India. Wahai tuan-tuan orang Islam, umat Islam di India, sekiranya tuan-tuan bersatu, kalau sekiranya Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan semua ni lalat, jumlah rakyat India yang beratus juta, dengan suara lalat boleh memekakkan telinga British, telinga orang putih. Kalau sekiranya semua orang Islam di India ni Tuhan jadikan kura-kura, kalau tuan-tuan bersatu dengan jumlah yang ramai, tuan-tuan pergi berenang, pergi ke England, dengan jumlah rakyat India yang ramai, tuan-tuan boleh menenggelamkan pulau England dan balik semula ke India menjadi satu umat yang merdeka. Ini ucapan-ucapan yang beranas, yang membangkitkan semangat orang Islam. Jamaluddin Afghani telah dibuang negeri ke Mesir, dipenjara, dibuang ke Perancis, pergi ke Turki, pergi ke Lebanon, sehingga mati diracun. Di mana Jamaluddin Afghani dan muridnya Muhammad Abduh telah berjaya melahirkan ulama-ulama, termasuk di Malaysia, di Indonesia. Mereka ni berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Penjajah Inggeris melawan orang Islam dengan cara tentera, tak berjaya. Lalu mereka lawan dengan cara halus. Di antaranya ialah dengan cara mereka menubuhkan mazhab-mazhab, mazhab baru yang sesat, yang menyeleweng, kafir daripada Islam. Di antaranya ialah mazhab Qadiani yang kita baca ini. Mazhab Qadiani disokong oleh penjajah Inggeris. Pengasas atau penciptanya mempunyai asal yang tidak baik pada awal lagi.
dari keluarga yang menjadi khadam penjajah Inggeris di India. Dia dilahirkan, Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan pada tahun 1839 atau 1840. Dia pernah mempelajari ilmu bahasa Arab seperti nahwu dan saraf. Pernah mempelajari bahasa Parsi dan bahasa Inggeris. Pernah juga mempelajari ilmu perubatan. Dan juga mempelajari ilmu tilik nasib, ilmu nujum. Daripada ayahnya yang pernah menjadi penilik nasib. Itulah latar belakang dia. Seorang yang haru biru, seorang yang kasar. Bukan seorang yang baik. Tapi ada juga orang ikut dia. Pasal apa? Ikut dia boleh fitih. Ikut dia boleh senang. Ini jadi masalah. Orang putih bagi duit, bagi segala kemudahan. Pada peringkat permulaannya, dia melahirkan diri sebagai seorang Islam tulen yang membela Islam dan bersedia untuk mengarang kitab bagi membela Islam. Dia boleh mengarang kitab. Ini hebatnya. Mengarang kitab untuk membela Islam. Lalu dia berjaya mengumpulkan sumbangan keuangan dan tenaga daripada orang-orang di tempatnya kerana menyokong usaha yang baik itu. Tiba-tiba akhirnya dia menyebar ajaran sesat dengan mendakwa bahawa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat dan kuburnya berada di India, kata dia. Nabi Isa mati, kubur dia ada di India. Kaset, mula-mula kaset ni. Di mana apabila Nabi Isa alaihissalam diburu untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi, baginda telah berhijrah ke Kashmir dan berada di sana sehingga wafat dalam usia 120 tahun dan dikuburkan di sana. Hadir reka ni. Mula-mula reka cerita. Walaupun pendapatnya terang-terang bohong, pelawak dan rekaan semata-mata kerana tidak ada dalil dan asas-asas ilmu yang sebenar. Tetapi ada juga orang-orang yang mempercayainya. Kemudian dia mengaku menjadi Imam Mahdi. Dia mengaku dirinya menjadi Imam Mahdi. Iaitulah pemimpin yang zahir di akhir zaman. Yang dijanjikan zahirnya di akhir zaman. Rasulullah SAW dengan membaca hadis tiap-tiap 100 tahun lahirnya mujaddid. Iaitulah pemimpin gerakan pembaharuan. Dan dialah orang yang menjadi mujaddid di akhir abad yang ke-14 Hijrah. Memang ada hadis sabda Rasulullah SAW, "Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha." Sesungguhnya Allah akan melahirkan tiap-tiap 100 tahun pemimpin di kalangan orang Islam yang membaharukan semangat orang Islam. Mana membaharukan di sini, membaharukan semangat, bukan membaharukan agama. Membaharukan kepahaman dan membaharukan agama. Bila ada masalah baru, maka perlu dibaharukan pahaman. Ini makna tajdid. Makna tajdid. Kerana hadis ini dihuraikan oleh hadis yang lain. Iaitulah sabda Rasulullah SAW. Jaddidu imanakum. Perbaharukanlah iman kamu. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana nak membaharukan iman kita, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, "Jaddidu imanakum bila ilaha illallah." Perbaharukanlah iman kamu dengan la ilaha illallah. Makna pembaharu dengan la ilaha illallah ni, baharukan kepahaman. Bila ada benda baru, kita faham. Ini bercanggah dengan la ilaha illallah. Macam Allah Ta'ala menzahirkan Nabi-Nabi di tiap-tiap zaman. Zaman Nabi Nuh berlawan dengan Al-Malak. Zaman Nabi Ibrahim selepas beribu tahun, zahir Raja Namrud, bukan lagi Al-Malak. Ibrahim memberitahu Namrud ni adalah lawan Islam, musuh Allah Ta'ala, syirik,
Habis Namrud. Zaman Nabi Musa, Fir'aun pula. Fir'aun. Allah Ta'ala menzahirkan Nabi Musa untuk menerangkan Fir'aun adalah penyelewengan daripada la ilaha illallah. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fir'aun tak ada dah. Abu Jahal dengan Abu Lahab, Parsi dan Rum. Maka Nabi kita menerangkan bahawa Fir'aunnya bukan nama Fir'aun, Abu Jahal pula, Abu Lahab. Begitulah bila Nabi wafat, Zahir Musailamatul Kadzab dan lain-lain lagi yang mengaku jadi Nabi yang menyeleweng. Maka sahabat-sahabat Nabi menerangkan Musailamatul Kadzab dan lain-lain lagi adalah murtad, menyeleweng daripada Islam. Ini makna tajdid. Tajdid dengan la ilaha illallah. Begitulah apabila zaman Abbasiyah timbulnya mazhab Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain lagi yang kita baca dulu. Maka zahir ulama-ulama yang mengislah dan mentajdid, yang membaiki dan membaharukan kefahaman orang Islam. Ini dia menyeleweng daripada Islam. Begitulah bila mari Tatar. Tatar ini ialah golongan Mongolia yang keluar menyerang negeri-negeri di kawasan Asia Tengah sehingga menakluk Baghdad. Tatar membuat perlembagaan campur di antara Islam, Kristian, Yahudi dan akal fikiran. Berzahir ulama-ulama yang menerangkan ini ialah syirik baru, penyelewengan baru yang mesti dilawan oleh orang Islam. Begitulah bila mari penjajah Inggeris, maka zahirlah mujaddid seperti Hasan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Habis Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, ada mujaddid pula Hasan Al-Banna, Al-Maududi, Dr. Bahanuddin dan lain-lain. Ini mujaddid. Mujaddid untuk lawan benda yang berlawan dengan Islam. Ini Qadiani, ini sokong orang putih mujaddid nak apa? Ini menjadi alat kepada penjajah. Alat kepada penjajah. Dia baca hadis. Dia baca ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada wahai orang yang beriman. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri ni orang putih lah. Orang putih mereka kita. Ulil amri lah dia. Hari ni buat dia juga ni. Sahabat dalam khutbah jemaah. Ini sesat. Menyeleweng. Yang menyeleweng daripada hukum Allah Ta'ala dikatakan ulil amri. Ini menyalahgunakan ayat Quran. Orang yang baca Quran, Quran melaknatkan dia. Dia baca ayat Quran, Quran laknat atas kepala dia. Kalau dia jadi upah api neraka. Dengan sebab mempermain-mainkan ayat Quran. Ini dia. Di antaranya ialah ajaran Qadiani. Yang mendakwa diri dia mujaddid, padahal dia adalah penyesat yang menyesatkan orang. Setelah berjaya mengumpul pengikut, dia menaikkan tarafnya bahawa ruh Nabi Isa alaihissalam menjelma di dalam dirinya. Kemudian dia mendakwa ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelma ke dalam dirinya. Maka berkumpullah roh kedua-dua Nabi itu ke dalam dirinya. Dia dakwa. Oleh kerana Nabi-Nabi juga mempunyai mukjizat, maka dia juga ada mukjizat, katanya. Kata dia, aku boleh mengadakan sejuta mukjizat. Tetapi tiada mukjizat yang berlaku. Bahkan beberapa ramalannya seperti menentukan mati kepada seseorang yang menentangnya dengan tarikh yang ditetapkan tetapi tidak berlaku. Di sana ada ulama-ulama di India yang berani menentang Qadiani. Walaupun Qadianinya mendapat sokongan orang putih. Lawan, lalu dia tunjuk mukjizat. Dia kata, jaga lawan aku ni mati. Hari bulan sekian. Berapa hari bulan tak mati sekarang. Jadi orang boleh tahu pelawak dia, bohong dia. Mungkin dia rancang dia nak bunuh ulama-ulama itu. Ulama-ulama yang lawan dia nak bunuh. Orang putih sokong dia. Tapi tak berjaya. Kerana nyawa di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan orang putih. Di tangan siapa-siapa dia. Ajaran Qadiani secara terang-terang bercanggah dengan rukun-rukun iman. Terutamanya rukun beriman kepada Allah, para Rasul dan hari kiamat. Dan kesesatannya terdedah.
apabila ia disokong kuat oleh penjajah Inggeris di India dan memberi kebenaran menyebarnya di negeri-negeri umat Islam. Disebarkan ajaran dia di negeri-negeri orang Islam, termasuk di Malaysia kita. Dan sehingga hari ini ajaran ni ada di Malaysia. Ada masjid besar di Kapun Nakhoda, Kuala Lumpur. Masjid dia ada, dia benarkan buat masjid. Kerajaan Malaysia tak boleh rombak. Pasal apa? Kerana orang putih tak boleh. Orang putih tahan dia ni. Maka kerajaan Malaysia tak boleh ambil sipakan. Jabat agama tak boleh ambil tindakan. Kenapa? Kerana orang putih sera dia. Itu menandakan kita tak merdeka lagi lah, merdeka pelawak. Itu dia. Qadiani ada masjid di Kuala Lumpur. Masjid dia ada lagi. Dan menyebarkan ajaran dia. Di Indonesia, orang Indonesia berani pergi bawa masjid. Orang Indonesia, pokok Qadiani buat masjid. Pokok orang Indonesia dia rombak. Tapi kita orang Melayu ni tak berani nak rombak. Sebab kerajaan pelindung. Indonesia dia tak berani dia pergi rombak semacam. Hanya pergi rombak masjid orang Qadiani. Itu di Indonesia. Hanya rombak ni pergi bakar masjid tu. Masjid ni sesat. Masjid nampak macam masjid lah. Somel. Kalau putih banyak. Di Kedah. Ada seorang cikgu mengandung ajaran Qadiani. Dia sebar di kalangan budak-budak sekolah. Lalu Jabat Agama Kedah ambil tindakan. Bercara di Mahkamah Syariah. Lalu dia ipil di Mahkamah Sivil. Bawa ke Mahkamah Tinggi. Dia bawa ke Mahkamah Tinggi buat keputusan. Jabat Agama tak ada kuasa. Jabat Agama tidak ada kuasa untuk bertindak terhadap penganut Qadiani. Kerana dia di luar daripada bidang kuasa Jabat Agama. Di sini menunjukkan agama kita Islam tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Kena sedar, kena faham. Tadi duduk nampak pitih, tak berjali lah. Agama Islam ada kuasa, tak kuasa, tak boleh asal boleh pitih sudah. Ini dajar belakang. Ini kena faham. Ini dia. Qadiani ada masjid dia di Kapun Nakhoda, Kuala Lumpur. Ada masjid dia di Kapun Nakhoda. Maka Allah pay juga. Ini kerana mendapat perlindungan daripada antarabangsa. Kalau bertindak, antarabangsa akan tolong dia. Akan bantu dia. Maka, tak berani nak bertindak. Kenapa? Kerana kita tak merdeka lagi sebenarnya. Merdeka tipu. Bukan merdeka sungguh. Selagi Islam tak mereka, selama itulah kita tak merdeka. Ajaran Qadiani masih ada di Malaysia. Bahkan diberi orang putih. Beri kepadanya satu kawasan penempatan yang mereka namakan Rabwah. Rabwah ni asal makna gaung. Tanah tinggi itu Rabwah. Di daerah Panjab di India. Untuk dijadikan markas gerakannya ke seluruh India khasnya. Dan ke seluruh dunia Islam amnya. Dengan dia memberi kemudahan-kemudahan untuk bergerak. Supaya menjadi masalah kepada umat Islam. Dan supaya meredakan tentangan ke atas penjajah. Supaya orang Islam tidak menentang British. Maka mereka diberi perlindungan oleh penjajah. Dia beri kemudahan. Ada pusat dia di Amerika, ada pusat dia di England, ada pusat dia di seluruh dunia, di negeri-negeri Afrika. Dan dia beri sokongan dengan duit yang banyak. Para ulama di India khasnya mengadakan debat dengan golongan ini. Dan Alhamdulillah dapat mengalahkan mereka di semua peringkat. Nak apa tak boleh. Nak ajak berdebat. Bila berdebat, kalah. Kerana dia ni sesat. Tak boleh lawan, kalah. Tak ada ilmu sebenarnya, dia tipu je. Di samping dikarang buku-buku dan disalah berkenaan dengannya. Untuk menyedarkan umat Islam. Betapa bahayanya ajaran Qadiani atau Ahmadiyah ini. Nama dia Ahmadiyah. Ahmad. Bukan main, tapi sesat. InsyaAllah kita akan mendedahkan sebahagian daripada kesesatannya untuk menjadi peringatan kepada kita dan bahan untuk menentang mereka.
para ulama di India khasnya mengadakan debat dengan golongan ini, yakni golongan Qadiani, dan alhamdulillah dapat mengalahkan mereka di semua tempat. Di samping dikarang buku-buku dan risalah berkenaan dengannya untuk menyedarkan umat Islam betapa bahayanya ajaran Qadiani atau Ahmadiyah itu. Apabila timbulnya ajaran sesat ini, ulama-ulama India telah bangkit menentang dengan sekeras-kerasnya, walaupun ajaran sesat ini mendapat perlindungan daripada penjajah Inggeris. Para ulama yang tidak berkuasa memerintah, tidak menyerah kalah, mereka lawan ajaran Qadiani dengan berdebat. Ajaran ini untuk mengelirukan orang, mereka namakan juga dengan Ahmadiyah, nama yang menarik, padahal dia adalah ajaran yang menyesatkan. Ulama-ulama juga mengarang kitab-kitab, risalah-risalah untuk menolak ajaran Qadiani. InsyaAllah kita akan mendedahkan sebahagian daripada kesesatannya untuk menjadi peringatan kepada kita dan bahan untuk menentang mereka dan orang-orang yang sepertinya. Di antara kesesatannya ialah, yang pertama, dalam perkara ketuhanan, dia telah menyamakan Tuhan dengan makhluknya, di mana dia menyatakan bahawa Allah itu bersembahyang, berpuasa, tidur dan jaga, menulis, betul dan salah, berjisim dan berjuzuk, bersetubuh dan mempunyai anak dan lain-lain. Wal'iyadha billah. Wal'iyadha, bukan wal'iyadu, di atas. Wal'iyadha billah. Kerana menjadi maf'ulul mutlaq kepada a'udhu iyadhan billah. Wal'iyadha billah. Dimohon perlindungan yang sungguh-sungguhnya dengan Allah. Di mana antara kesesatan dia ialah dalam perkara i'tiqad. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk, padahal wajib bagi Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sepertinya sesuatu pun, yang disebut oleh mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi bagi segala yang baru, tidak sama dengan makhluknya. Tetapi ajaran Qadiani telah meletakkan sifat-sifat makhluk bagi Allah Ta'ala, padahal mustahil bagi Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Barang siapa yang menyatakan Allah sama dengan makhluk, jadi kafir, murtad, bukan Islam lagi. Yang kedua, dalam perkara kenabian, mereka menafikan bahawa Rasulullah SAW itu adalah penyudah nabi-nabi dan rasul-rasul. Bahkan menurut kata mereka, nabi itu sentiasa ada. Termasuklah penipu besar Ghulam Ahmad Al-Qadiani, dan ada lagi rasul selepasnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu itu salah dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Al-Ahzab ayat 40. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW
adalah penutup Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam riwayat yang mutawatir, sebagaimana disebut dalam Quran, bahawa Rasul-Rasul di zaman dahulu memberitahu kepada umat masing-masing bahawa Allah Ta'ala akan menzahirkan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman dizahirkan oleh Allah. Dan Nabi akhir zaman ini menjadi penutup kepada Nabi-Nabi. Dan memang nyata dan jelas Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepasnya manusia diberi ilmu oleh Tuhan. Mereka berbagai-bagai alat yang menjadikan dunia yang besar ini boleh dihubung dengan cepat. Maka cukup dengan seorang Rasul saja. Dalam keadaan dunia boleh berhubung dengan cepat dengan alat-alat moden. Cukup dengan seorang Nabi saja. Maka nyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup Nabi-Nabi. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ilmu yang berbeza dengan mukjizat Nabi-Nabi zaman dahulu. Diberi perkara-perkara luar biasa dalam perkara benda ataupun yang dapat dilihat dengan mata di masa itu, seperti tongkat Nabi Musa alaihi salam, seperti Nabi Sulaiman boleh memerintah burung yang terbang di udara, jin. Nabi Daud boleh melembutkan besi. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tidak boleh diobat oleh ahli perubatan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping beberapa mukjizat, dia beri satu mukjizat yang paling besar, mukjizat ilmu, iaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat yang kekal sehingga hari ini, sehingga tidak ada siapa yang boleh mencabarnya. Semua ilmu-ilmu dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, termasuk ilmu yang diharamkan, ilmu sihir disebut dalam Quran. Allah Ta'ala mengharamkan sihir. Macam-macam ilmu ada dalam Quran, sama ada ilmu yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan syariat, yang berkait dengan akhlak, yang berkait dengan sains dan teknologi. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat asas kepada semua ilmu di sini menandakan Quran adalah mukjizat Nabi akhir zaman. Tak boleh dipertikaikan lagi. Tetapi pokok Qadiani ini mendakwa ada lagi Nabi lepas Nabi Muhammad, termasuklah Ghulam Ahmad, yang bohong, yang penipu, yang bodoh. Bukan seorang yang cerdik, yang bodoh, yang fikiran dia tak apa betul, tapi boleh ada orang ikut dia. Pasal apa? Ada pitih. Ada pitih, orang putih boleh pitih. Ini dia. Kerana pitih ni jadi punuh lah. Jadi punuh, jadi rosak orang. Orang bodoh pun boleh ikut pasal boleh pitih. Ini jadi satu masalah kepada dunia. Mereka mendakwa bahawa Ghulam Ahmad didatangi oleh malaikat Jibril, padahal peribadinya tidak patut didatangi oleh malaikat Jibril. Dengan tidak segan-segan pula, Ghulam Ahmad mengaku bahawa dia adalah Rasul yang paling afdal dan lebih bernabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, Ghulam Ahmad juga menghina nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Ini di antara kesesatan ajaran dia. Yang ketiga, mendakwa bahawa Ghulam Ahmad menerima wahyu dan kitab dari malaikat Jibril, di mana kitab itu dinamakan Al-Kitabul Mubin, padahal kitab itu penuh dengan kebodohan dan susunan ayat yang lentang pukang. Ghulam Ahmad memberitahu malaikat datang menemuinya dengan rupa seorang pemuda Inggeris, pemuda orang putih. Pengikutnya mendakwa bahawa kedudukan Ghulam Ahmad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepertilah kedudukan Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini di antara kesesatan dia. Yang keempat, penganut Qadiani. Qadiani itu salah dia lagi tu. Ya alif. Qadiani. Penganut Qadiani mendakwa bahawa daerah Qadian, tempat lahirnya Ghulam Ahmad, adalah tanah suci yang lebih mulia daripada Makkah dan Madinah.
kedudukan seperti tanah haram yang perlu dilakukan ibadat-ibadat menghormatinya. Ini satu lagi kesesatan dia. Mendakwa Qadian di Punjab, India lebih baik pada Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dikenali dengan Ummul Qura, ibu kepada seluruh negeri yang ada dalam dunia. Dikenali bukan saja dalam Quran, bahkan mengikut kajian ilmu sains pada hari ini, di mana ahli-ahli sains telah mengambil tanah dan batu yang ada di Mekah. Bila dibuat kajian secara sains, didapati tanah dan debu batu di Mekah adalah paling tua daripada seluruh dunia. Di sini menandakan bahawa Mekah adalah Ummul Qura. Kemudian ahli-ahli sains juga buat kajian bahawa bumi Mekah itu paling tebal daripada seluruh dunia. Kalau berlaku gempa bumi, negeri lain hancur lebu, Mekah tak hancur lagi, kerana paling tebal sekali dalam dunia. Batunya paling tua, paling keras, dan tanahnya paling tebal. Ini mengikut kajian sains. Dan nyata Nabi Ibrahim alaihissalam membawa puteranya Ismail berhijrah ke Mekah, dan Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah. Ini diakui bukan sahaja oleh orang Islam, bahkan oleh penganut agama lain daripada Islam, mengakui akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun mereka menyeleweng selepas itu, mereka jadi belok, jadi macam-macam celaru dengan berhala, tetapi mereka mengakui kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Ghulam Ahmad ini membodohkan orang. Yang kelima, yang dikatakan haji menurut pegangan mereka ialah berhimpun di. Yang keenam, membatalkan jihad kerana Allah. Kerana Allah telah membenarkan membunuh kanak-kanak di zaman Nabi Musa alaihissalam, lalu dinasahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak membenarkan membunuh kanak-kanak dan perempuan. Dan Ghulam Ahmad pula memansuhkan hukum jihad. Hukum jihad tak ada lagi. Pasal apa? Supaya orang Islam jangan lawan orang putih. Orang putih mereka takluk, tak usah lawan dia. Biar dia takluk lah, tak boleh berjihad ni, tak boleh. Orang Melayu pun ada juga. Tak ada dah jihad ni, keduduk saja. Jihad ni huru-hara, tak boleh. Orang buat pakai latung kepala, orang buat macam mana pun, lok saja, tak usah lawan. Ini adalah ajaran Qadiani, ajaran sesat. Padahal jihad berkekalan sehingga hari kiamat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berterusan sehingga hari kiamat. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Sayyidina Abu Bakar dalam ucapannya, ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bidzulli wal fasad. Tiadalah sesuatu kaum yang meninggalkan kewajipan jihad, malaikat Allah Ta'ala jadikan keburukan, kerosakan, kejahatan tersebar di kalangan kaum itu, dan Allah Ta'ala jadikan kaum itu dihina oleh orang. Bila kaum itu meninggalkan jihad, kaum itu akan jadi hina. Kita rasa sendirilah bagaimana hinanya, tapi duduk gong sendiri, duduk sombong sendiri. Padahal kita dihina oleh orang bila meninggalkan jihad. Yang ketujuh, di antara ajaran Qadiani, menghina para sahabat. Dan Al-Hasan dan Al-Husain, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah berkata, di dalam poket aku ini ada 100 Husain, dan mendakwa dirinya lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Ini di antara kesombongan dan takabur dia. Yang ke-8, wajib taat kepada kerajaan Inggeris, kerana mereka lah yang menjadi waliyul amri. Waliyul amri, buang alif tu, bukan waliyul amri, kepada orang-orang Islam, dan wajiblah memberi wala, kesetiaan kepada mereka. Kerana taat berwaliul amri ini wajib. Sebab dia pun jadi kerajaan, kena taat, walaupun orang putih jadi kerajaan. Walaupun tak akal hukum Islam, kena taat juga. Hari ini pun ada juga dalam khutbah jemaah sebut waliul amri. Ini baunya ajaran Qadiani ini, ajaran sesat. Waliul amri ialah waliul amri alladzina amanu, orang yang beriman,
yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu akan Allah dan taatilah kamu akan Rasul dan waliyul amri daripada kamu, yang ini daripada orang yang beriman. Maka jika sekiranya kamu berselengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, yakni kepada Quran dan hadis, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah dia penyelesaian yang sebaik-baiknya. Ayat ini mengikat waliul amri itu dengan waliul amri kepada orang yang beriman, dan mengikat bahawa orang yang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasul, Quran dan hadis, beriman kepada hari akhirat. Kalau sekiranya tidak mengembalikan masalah kepada Quran dan hadis, maka tak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini diterangkan dalam ayat ini, terang, jelas dan nyata. Tak boleh nak tipu lagi. Yang kesembilan, tidak membenarkan pengikutnya bersembahyang dan berkahwin dengan umat Islam. Tetapi sembelihan orang-orang Islam boleh dimakan, seperti sembelihan ahli kitab. Ini di antara ajaran dia. Yang ke-10, menghalalkan arak dan judi, menjadi kegemaran Ghulam Ahmad dan beberapa pemimpin ajaran Qadiani, meminum arak dan mengisap candu. Ini ajaran dia, minum arak, isap candu. Bahkan apabila Ghulam Ahmad mabuk candu, pengikutnya berkata, itu bukannya mabuk, tapi tenggelam dalam ma'rifatillah, kata dia. Tu kena tipu lah, kena kacek dah, isap candu. Di mana terdedah perkara-perkara yang membuktikan kejahatannya. Di antaranya ialah, satu, pihak kerajaan Inggeris memberi imbuhan yang besar berjumlah beratus ribu pound untuk sara hidupnya. Wallahu alam. Ini kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana terdedah perkara-perkara yang membuktikan kejahatannya dan kejahatan golongan Qadiani. Yang pertama, pihak kerajaan Inggeris memberi imbuhan yang besar berjumlah beratus ribu pound untuk sara hidupnya. Menyediakan pengikut-pengikut dari kalangan orang-orang Islam India yang mendapat pendidikan Inggeris, juga memberi kemudahan kepada tadi barutnya di zaman penjajahan. Penjajah Inggeris juga memberi kemudahan kepada pengikut agama Qadiani ini menyebarkan ajarannya di negeri-negeri umat Islam dan di kalangan orang-orang Islam, termasuk juga di Malaysia. Di samping memberi kemudahan mendapat kerja dan kenaikan pangkat kepada mereka, kerajaan Inggeris lebih bersemangat membantu Qadiani, terutamanya apabila disebarkan ajaran membatalkan jihad. Padahal penganut Qadiani menyertai bala tentera Inggeris, terutamanya dalam bahagian pengintipan, dengan tujuan untuk mengintip orang-orang Islam, di mana kerajaan Afghanistan telah berjaya menangkap 2 orang pengintip Inggeris dari kalangan penganut ajaran Qadiani. Mereka juga bergembira apabila Inggeris
dan sekutu-sekutunya berjaya menjatuhkan kerajaan Osmaniyah dan menghapuskan khilafah Islamiyah yang berlaku di pertengahan abad ke-14 Hijrah. Pada ketika umat Islam di seluruh dunia bersedih dengannya dan berjuang untuk mengembalikannya semula dengan menganjurkan perjumpaan dan menubuhkan jamaah bagi meneruskan perjuangan di seluruh pelosok dunia Islam. Di sana terdedah bahawa golongan Qadiani adalah alat kepada penjajah. Mereka disokong oleh penjajah, terutamanya penjajah Inggeris yang berkuasa di benua India. Mereka memberi sara hidup ataupun imbuhan kepada Ghulam Ahmad beratus ribu pound. Satu pound hari ini RM7 Malaysia. Ratus ribu pound diberi kepada Mirza Ghulam Ahmad dan menyediakan pengikut-pengikut dari kalangan mereka yang diberi pendidikan Inggeris, yang lemah berpegang dengan agama, yang tidak kuat Islamnya, mendapat pendidikan Inggeris, dijadikan penyokong-penyokong kepada Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Bagi galakannya, Inggeris menyediakan pangkat yang tinggi, menjadi orang besar, menjadi menteri, menjadi pegawai daerah, menjadi ketua pejabat di zaman penjajahan Inggeris dulu. Dan mereka digunakan untuk menyebarkan ajaran ini di negeri-negeri jajahan Inggeris, termasuk di Malaysia di masa penjajahan Inggeris dulu. Sehingga hari ini masih ada pengikut-pengikut Qadiani. Dan mereka ada masjid di Kuala Lumpur, di kampung Nakhada, masjid yang besar. Ada sampai hari ini tak boleh diusik kerana mendapat perlindungan daripada penjajah Inggeris. Ini menandakan kita belum merdeka sebenarnya. Belum merdeka sebenarnya, merdeka pelawak. Kerana benih-benih yang ditanam oleh Inggeris ini dibiarkan. Bahkan pejabat-pejabat agama tidak ada kuasa untuk bertindak terhadap pengikut-pengikut Qadiani. Dalam tahun 70-an, apabila seorang guru sekolah menyebarkan ajaran Qadiani di kalangan murid-murid dia di Kedah, lalu pihak pejabat agama negeri Kedah bertindak dan dibicarakan di Mahkamah Syariah. Tetapi cikgu itu bawa ke Mahkamah Tinggi. Bila dibicarakan di Mahkamah Tinggi buat keputusan bahawa Perlembagaan Malaysia mengatakan pejabat agama tidak ada kuasa untuk bertindak terhadap penganut ajaran Qadiani. Ini dia Islam Hadari ini. Ini dia. Tapi ramai mana yang faham, ramai mana yang tahu, kebanyakannya bodoh. Tok Imam dengan imbuhan dia, dengan panapan dia, tak sedar benda-benda yang macam ini. Ini adalah saksi baki yang ditinggalkan oleh penjajah Inggeris. Dan Inggeris menggalakkan lagi apabila puak-puak Qadiani membatalkan hukum jihad. Jihad tidak diwajibkan. Dan hari ini dibawa cara baru untuk membatalkan jihad. Mengatakan jihad ni adalah ganas. Ganas bukan budaya kita. Disiar dalam TV, ditunjuk orang Palestin yang sedang mengerjam tentera Israel dengan batu. Ditunjuk gambar dalam TV. Ini dia, di Palestin. Jangan di negara kita tak boleh. Ini ganas. Maknanya, kalau penjajah mari ataupun berlakunya kezaliman, kena lock. Lock apa saja, jangan lawan. Lawan ni ganas. Kalau orang nak negeri kita, suruh negeri korang.
Itu jihad dibatalkan dan dihapuskan. Dikatanya jihad ni adalah ganas. Padahal Allah Ta'ala mewajibkan jihad. Bukan saja jihad dengan cakap, termasuk jihad dengan perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Bila musuh-musuh berlaku zalim terhadap kamu, Tuhan wajibkan kepada kamu berperang. Pada perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Mudah-mudahan apa yang kamu benci membawa kebaikan kepada kamu. Dan apa yang kamu suka tak berperang, jangan bergaduh damai, itu keburukan kepada kamu. Allah Ta'ala tahu, kamu tidak tahu. Tuhan sebut dalam Quran, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak berjihad, berjuang untuk menegakkan Islam, Tuhan akan seksa kamu dengan seksa yang pedih. Dan Tuhan tukar kaum yang lain memerintah kamu. Seksanya ialah menjadi hina. Dihina dengan dizalimi oleh orang. Dia buat apa saja oleh orang. Kenaikan harga barang-barang. Dan macam-macam penghinaan. Ini adalah bala. Bencana. Dan Tuhan tukar kaum yang lain memerintah kamu. Kaum yang lain memerintah kamu itu dua perkara. Yang pertama, Tuhan tukar kaum lain masuk Islam. Kaum lain masuk Islam. Dan Allah Ta'ala peliharakan Islam dengan kaum lain berjuang menegakkan Islam. Dan yang keduanya, kamu dijajah oleh musuh-musuh Islam. Kita kena sedar, negeri Spanyol yang diperintah oleh Islam selama 800 tahun. 800 tahun Islam berkuasa di Spanyol. Di Malaysia, Islam baru masuk berapa ratus tahun? 200-400 tahun dia baru. Baru 200-400 tahun. Di Spanyol, Islam masuk 800 tahun. Apabila orang Islam meninggalkan jihad, hilang kerajaan Islam di Spanyol. Bila Kristian naik, orang Kristian bunuh barang siapa yang berpegang dengan Islam. Kubu-kubu orang Islam dibongkar, batu-batunya diambil untuk dijadikan bangunan. Supaya jangan ada tanda-tanda Islam. Yang ada hanyalah masjid-masjid yang molek untuk jadi perhiasan saja. Ini berlaku di Spanyol. Apabila orang Islam tidak bangkit berjihad. Oleh kerana itulah, sebelum jatuhnya kerajaan Islam Spanyol dalam masa 800 tahun itu, ada seorang yang menangi Ibn Abbas. Apabila raja-raja di Spanyol berkelahi sama sendiri, oleh kerana raja-raja di Spanyol ni mewarisi takhta kerajaan. Bila ayah mati, maka anak-anak jadi raja di daerah-daerah. Kemudian anak-anak ni berperang sama sendiri untuk meluahkan wilayah dia. Berperang sama sendiri, bukan berperang dengan musuh-musuh Islam. Berperang sama sendiri. Sehingga raja Kristian yang datang dari utara nak menakluk Spanyol, mereka bermesyuarat, ada cadangan supaya dibawa Ibn Abbas. Ibn Abbas seorang raja di utara Afrika, supaya datang membantu. Tapi ada yang kata, kalau kita bawa Ibn Abbas mari, dia menang, dia takluk kita, tak jadi raja kita. Tak jadi raja kita. Bila timbul ucapan-ucapan macam ini, seorang yang sedar mengatakan bahawa adalah lebih baik kita menjadi gembala unta kepada Ibn Abbas daripada menjadi gembala babi kepada raja Kristian yang menakluk kita. Bila sebut itu baru sedar, Ibn Abbas mari daripada utara Afrika dan menentang musuh-musuh yang datang dari utara. Dan pernah berlaku di bulan Ramadan, Sultan Yusuf bin Tashfin
dari utara Afrika datang ke Spanyol dan mengalahkan Portugal. Portugal pernah nak takluk Spanyol, tapi dikalahkan oleh tentera Islam dari utara Afrika. Itu masa jihad masih ada. Bila jihad sudah menjadi lemah, maka kerajaan Islam di Spanyol jatuh. Islam bertapak 800 tahun boleh jatuh. Jangan kita berasa bangga Melayu. Lama mana Islam dekat kita ni? Kalau kita meninggalkan jihad, Allah Ta'ala boleh jadikan kita bangsa yang lemah. Sayyidina Abu Bakar dalam ucapannya menjadi khalifah, sebaik saja Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar berucap kepada orang ramai, "Ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bid-dhulli wal fasad." Sayyidina Abu Bakar naik atas mimbar dan bersyarah di atas mimbar masjid, "Ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bid-dhulli wal fasad." Tiadalah sesuatu kaum yang meninggalkan jihad, malaikat Allah Ta'ala timpakan ke atas kaum itu bala menjadi hina dan keburukan-keburukan berlaku di kalangan mereka. Itu dia. Kita hari ini tak boleh jihad ni ganah, tak boleh. Siar dalam TV ajar orang. Ini ganah macam orang Palestin, tak boleh. Macam orang Palestin, macam orang Indonesia, lawan Soeharto, tak boleh. Ini bukan budaya kita. Budaya kitanya, orang buat apa pun lock, kena lock, tak boleh. Kita nak aman, kita tak ambil kelahi, nak aman. Aman lah orang cucuk hidung. Jadi macam lembu, orang cucuk hidung. Bodoh. Menjadi hina, orang buat apa saja. Ini bahaya kaum meninggalkan jihad. Hari itu, puak-puak khadir ni menyebarkan ajaran ini. Menyebarkan ajaran membatalkan jihad. Tak boleh berjihad. Kerana pemerintah Inggeris adalah waliyul amri. Waliyul amri. Dibaca ke sebuah jemaat. Dibaca ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ta'atlah kamu akan Allah, ta'atlah kamu akan Rasul, dan ulil amri. Kerajaan ni ulil amri. Jangan kira kerajaan Inggeris ke kerajaan. Pada Quran mengatakan kerajaan yang menegakkan Quran dan Sunnah baru ulil amri. Kalau Quran dan Sunnah duduk di belakang, itu bukan ulil amri yang sebenarnya. Mesti dipaham. Kemudian, golongan Qadiani sangat suka apabila penjajah Inggeris berjaya menjatuhkan khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924. Ini dengan sokongan orang-orang Islam sendiri. Apabila kerajaan Uthmaniyah yang berpusat di Turki, yang bergabung dengan Jerman dalam Perang Dunia yang pertama, menentang pihak bersekutu, iaitulah Inggeris, Perancis dan lain-lain lagi. Inggris, Perancis dan lain-lain menentang kerajaan Uthmaniyah. Orang Arab tolong Inggris, tolong Perancis. Orang India tolong Inggris, tolong Perancis. Kerana apa? Kerajaan Uthmaniyah ni zalim. Tak betul. Memang ada tak betul, ada zalim dia. Tapi dia orang Islam. Dia adalah kerajaan Islam. Tetapi tolong penjajah. Tolong penjajah bagi menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Maka jatuhlah Uthmaniyah. Jatuh kerajaan Uthmaniyah. Sebaik saja kerajaan Uthmaniyah jatuh, maka orang Qadiani bersorak. Termasuk orang Arab. Sampai hari ini pun kerajaan-kerajaan Arab menyambut yang dikenali dengan Az-Zawratul Kubra, revolusi agung bangsa Arab, kerana menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Sebaik saja jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, maka dilaksanakan perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot ialah perjanjian yang dimeteraikan di antara Inggris dengan Perancis. Sykes Menteri Luar British, Picot Menteri Luar Perancis. Mereka membuat perjanjian. Bila jatuh kerajaan Uthmaniyah, maka negeri-negeri yang ditakluk oleh Uthmaniyah dibahagi-bahagikan. Dibahagi-bahagikan. Maka timbullah Arab Saudi, Jordan, Iraq, Syria, Lebanon, kemudian Qatar, Kuwait, Bahrain, Imarat, Oman. Ini ialah negeri-negeri yang dibahagi-bahagikan.
dibahagikan dan diberi kepada pemimpin-pemimpin yang menyokong kerajaan Inggeris untuk menjatuhkan Osmania. Diberilah kepada pemimpin orang duduk jadi raja mereka hari ini tu. Itu ialah mereka yang mewarisi negeri-negeri yang dibahagikan oleh perjanjian Sykes-Picot. Mereka tubuh kerajaan, ketuanya orang Arab, pakai serban, pakai egar. Tetapi yang berkuasanya ialah penjajah Inggeris yang duduk di belakang. Ini berlaku. Dan orang Islam yang sudah, yang insaf, berjuang untuk mengembalikan semula khilafah Islamiah. Mereka berjuang di negeri-negeri Islam dengan menubuhkan parti-parti Islam dan kumpulan Islam. Kumpulan Islam ni ialah mereka yang berjuang untuk mengembalikan semula pemerintahan Islam setelah hilangnya kerajaan Osmania. Hari ini mara Islam bangkit semula di seluruh dunia dan disebar pula ajaran jihad tak boleh, jihad ni ganas, tak boleh. Orang kafir bunuh orang Islam, sembelih orang Islam, tak apa. Kita orang Islam kalau bangun ganas tak boleh. Ini ganas. Ini semua termasuklah ajaran Qadiani ini. Sebahagian daripada ajaran Qadiani. Kalau tak semua pun, sebahagian ajaran Qadiani yang disebarkan. Disebarkan melalui suara khabar, disebarkan melalui TV, memburukkan orang Palestin yang berjihad, memburukkan orang Indonesia yang menjatuhkan Soeharto, memburukkan orang Islam yang bangkit berjuang. Jangan jadi macam tu. Ini bukan budaya kita. Budaya kitanya, orang buat apa-apa, lock. Jangan lawan. Tak boleh. Budaya kita, wak tak tahu je. Orang ambil piti, seperti lepas hari, ambil wak tak tahu senyap, sudahlah. Apa-apa nak berlaku. Itu budaya kita. Budaya bodoh. Itu dia. Ini adalah hasil daripada sebahagian daripada ajaran Qadiani. Walaupun ditak nama Qadiani, diambil sebahagian daripadanya. Yang kedua, mengemukakan ramalan-ramalan bohong yang tidak berlaku dengan beraninya membuat ramalan itu dengan bersumpah dan menyatakan bersedia menerima laknat dan hukum kerana ramalan itu tidak betul. Di mana Mirza Ghulam Ahmad yang membawa ajaran Qadiani ini, dia membuat ramalan-ramalan. Kononnya dia sebagai seorang Rasul. Dia akan berlaku apa benda yang dia kata. Jadi orang ikut dia sementara waktu. Orang takut. Takut. Ini cara dia. Di antara ramalannya ialah dalam satu perdebatan di bandar Amritsar, bandar India. Dengan seorang biasa sahaja. Pada tahun 1863. Orang biasa je, bukan soal alim. Orang biasa, orang kampung biasa. Berdebat dengan Mirza Ghulam. Kalah dia. Belum lagi lawan dengan Tok Alim. Tak lawan Tok Guru. Lawan anak murid dia. Lawan orang biasa. Berdebat dengan dia. Kalah. Apabila ia tidak berjaya mengalahkannya, dia membuat ramalan bahawa orang yang berdebat dengannya itu akan mati, kata dia. Di dalam tempoh 15 hari, kalau tidak mengikut agamanya. Tetapi orang itu terus panjang umur. Beberapa tahun selepasnya. Tuhan dedahkan. Orang itu dia panjang umur. Tapi orang takutlah bila dengar dia kata ni. Dia main Nabi ni. Jadi orang itu takut. Jadi ada orang berani berdebat dengan dia. Orang kampung biasa. Berdebat ni dia kalah dia. Kalah dia kata jaga. Lepas 15 hari mati. Lepas 15 hari kawan tu sekolah megok. Lepas tahun-tahun. Ghulam Ahmad meminang seorang perempuan yang dicintainya di kalangan keluarganya dengan menyatakan bahawa dia mendapat ilham daripada Allah supaya berkahwin dengan perempuan itu dan dijanjikan mendapat berkat dan kurnia yang besar. Tetapi kalau pinangannya ditolak, maka akan turunlah laknat dan azab daripada Allah. Apabila pinangan itu ditolak dan perempuan itu berkahwin dengan lelaki lain, laknatnya tidak berlaku ke atas perempuan itu dan keluarganya. Tetapi Ghulam Ahmad berkata bahawa Tuhan telah menikahkannya dengan perempuan itu di langit, kata dia. Ini kerajaan langit. Ada nikah dah di langit, tak apa lah, dia kecek. Jadi ada orang bodoh boleh terima benda-benda macam ni. Tak
membuat ramalan setelah dia mempunyai 4 orang anak lelaki. Setelah dia mempunyai 4 orang anak lelaki, dia mendapat wahyu bahawa anak yang kelima yang akan dilahirkan oleh isterinya yang sedang mengandung pada masa itu ialah seorang anak lelaki, kata dia. Habis ni dia mengandung, ini anak lelaki ni dia kata, anak lelaki. Tiba-tiba isterinya melahirkan anak perempuan dari anak puan dan terus melahirkan anak perempuan setelah dia menangguh ramalannya beberapa kali. Dia berkata bahawa daerah Qadian tidak boleh dimasuki oleh wabak taun. Lalu Allah menurunkan bala taun bagi hujah membohongkan ramalannya. Tetapi dia berkata rumahnya seperti Bahtera Nabi Nuh tidak sekali-kali boleh dimasuki taun, tetapi dalam rumahnya juga ditimpa taun termasuk dia. Ini berlaku. Jim, seorang Muslim bernama Dr. Abdul Hakim, dengan menyatakan di hadapan Ghulam Ahmad, awak pembohong besar. Ada seorang Dr. Abdul Hakim, nama orang tu. Mu ni pembohong besar, kata depan dia. Dan mencabarnya berdebat. Tetapi Ghulam Ahmad mengecamnya, mengancamnya dengan turun bala. Mu kena bala, kata dia. Nak berdebat dah berani. Balasan daripada Allah dan mati lebih dulu daripadanya. Dan dia dapat melihat kematian Dr. Abdul Hakim di masa hayatnya. Tetapi Dr. Abdul Hakim membalahnya bahawa Ghulam Ahmad akan mati dalam tempoh 15 bulan, kata Dr. Abdul Hakim. Dr. Hakim kata, tetapi Allah mengurniakan pertolongannya kepada Dr. Abdul Hakim dengan dilanjutkan umurnya, dan Ghulam Ahmad mati lebih dulu dengan menerima hukuman Allah ke atasnya. Dia Ghulam Ahmad mati. Di sana terdapat tanda-tanda kekurangan akal yang lahir pada diri Ghulam Ahmad. Seperti kadang-kadang hilang ingatannya sehingga dia tidak tahu perbezaan di antara garam dengan gula. Dia pernah ke kedai untuk membeli gula, tetapi dia membeli garam. Dan pernah berlaku apabila menjadi kelazimannya membawa tanah keras untuk istinja dan gula-gula untuk dimakan, tetapi dia memamah tanah untuk istinja, bukannya gula-gula. Jadi begitu, jadi nyanyuk begitu. Tuhan jadikan dia. Ini ditengok sendiri oleh orang yang di zaman dia. Ini Nabi mendatang apa begini? Ini mengaku jadi Nabi. Di antara ulama yang masyhur dapat mengalahkan Qadiani ialah Syekh Sana'ullah Al-Amratsari rahimahullah. Di antara yang berjaya mengalahkan ialah Syekh Sana'ullah yang tinggal Amritsar ni bandar India rahimahullah. Seorang alim terkenal dari India. Beliau telah mengemukakan hujah-hujah yang kuat beberapa kali mengalahkan ajaran kafir itu. Oleh kerana Inggeris pelindung dia, dia nak buat apa? Inggeris pelindung dia. Maka yang boleh lawannya berdebat dengan dia, itu saja je. Nak katok, Inggeris pelindung. Kalau ada orang boleh katok, mereka juga. Tapi orang tak berani kerana Inggeris mengawal dia. Ini jadi masalah. Oleh kerana Ghulam Ahmad berdegil, beliau mencabar dengan menentukan supaya Ghulam Ahmad dibinasakan dan mati dengan cara yang terhina. Maka selepas beberapa hari sahaja, Ghulam Ahmad dibinasakan dengan mati yang hina. Mati dalam keadaan hina, tak disebut dalam buku bagaimana hinanya. Mati dalam keadaan yang hina. Perpecahan di kalangan Qadiani. Selepas dibinasakan Ghulam Ahmad, pengikut-pengikutnya berpecah kepada dua golongan. Satu golongan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Nuruddin. Mereka beriktikad bahawa Ghulam Ahmad ialah Nabi Allah dan Rasulnya, Al-Masih yang dijanjikan, dan Mahdi yang ditunggu kemunculannya. Dia lebih afdal daripada semua Nabi dan Rasul. Sesiapa yang tidak percaya jadi kafir, masuk neraka. Di antara pemimpin golongan ini ialah Mahmud Ahmad bin Ghulam Ahmad dan Muhammad Sadiq yang dianggap mufti Qadiani. Yang kedua, golongan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Muhammad Ali. Mereka berkata Ghulam Ahmad bukannya Nabi, tetapi mujaddid, membawa gerakan reformasi, gerakan pembaharuan. Sesiapa yang mengingkarinya jadi fasik. Di antara pemimpin golongan ini ialah Khoja Kamaluddin dan Muhammad Hasan Amhuri. Ini ialah ajaran
Qadiani, dan ajaran ni nama pengikut dia di beberapa buah negeri Afrika. Di Uganda, di Tanzania, dan di England. Di Amerika ada pengikut dia. Kerana mendapat perlindungan daripada penjajah Inggeris. Dan masih ada sedikit di India dan masih ada di Pakistan. Pengikut dia. Yang bersembunyi tak berani menzahirkan diri.